satu. Okey. Saya ucap terima kasih kerana panel kita, dua panel kita pada malam ini sanggup sudi untuk kongsi dengan kita pada malam ini. Itu Dr. Doh dan Syafiqah. Sebelum kita pergi ke acara utama kita pada malam ini, kita perkenalkan, kita persilakan ahli panel kita untuk perkenalkan diri. Untuk pertama saya persilakan Dr. Doh untuk memperkenalkan diri. Okey, apa khabar Dr. Doh? Malam ini sihat ke tidak? Okey, khabar baik. Saya sihat je. Saya sihat, saya cuma gemuk je. Kalau tidak sihat. Okey, saya Dr. Doh dari Kolej Kejuruteraan under Jabatan Kejuruteraan Awam lah. Saya dah berkhidmat di UMP selama 8 tahun. Lebih kurang 8 tahun lah. Kalau you tengok Viva yang Myvi yang saya bawa tu warna purple lah. Ada apa ke lagi yang you nak tahu? Doktor berkhidmat berapa tahun? Saya kenal doktor masa diploma 15 lagi. Kira lama juga. Oh. Saya diploma lama juga. Saya berusia sikit. Doktor, apakah pencapaian doktor pada komuniti di universiti dan di luar, dan apa penghargaan atau sumbangan doktor pada universiti pernah doktor bagi? Kalau pencapaian saya, kalau dari aspek pencapaian akademik, maksudnya pertandingan yang semua tu. Saya pernah menang beberapa award, contohnya macam Best Paper Award, pernah menang Best Presentation Award. Dari aspek pencapaian anugerah untuk keluar negara, saya pernah menang di Korea 2000, lupa sudah tahun dia, saya menang pingat gansa. Saya 2009 saya pernah menang Best Innovation Award untuk construction untuk Malaysia. Oh, banyak agak kira doktor ni berpengalaman sikit-sikit je. Patut doktor banyak masuk dalam management dan law sebab doktor mengajar subjek tu. Ya, dan lepas tu kalau di sektor pembinaan saya pernah bekerja selama 5 tahun lah sebelum saya jadi pensyarah. Jangan kira umur saya muda lagi. Okey, terima kasih Dr. Doh. Sekarang kita perkenalkan panel kedua kita pula, itu Syafiqah. Syafiqah boleh perkenalkan diri dan apa pencapaian Syafiqah dan sumbangan atau pelibatan Syafiqah dan universiti dan dalam bidang akademik. Macam mana Syafiqah punya universiti, cerita sedikit pada penonton kita pada malam ini. Okay, hai semua, selamat malam. Saya Syafiqah Mizain, pelajar FCOM. Sekarang ini tengah menjalankan latihan industri di bawah UMP juga, FPG Oleochemical. Jadi saya dah jadi student dekat UMP ni macam dah lebih dari 2018. Lebih 3 tahun lah. Macam tu. Jadi saya punya pencapaian macam saya juru gambar, freelancer. Jadi saya banyak buat macam untuk saya tak ambil commission, macam buat commission submission semua tak buat, cuma macam nak beli baru saya macam okey, macam itulah pencapaian saya. Dan sekarang saya pun selain daripada intern full time, saya pun buat part time bekerja sebagai pengurus jualan dan pemasaran dekat Teratai Borneo yang membekalkan hasil laut Sabah, macam ikan masin. Bolehlah datang. Jadi itu Sabah di mana? Sabah dekat Kota Kinabalu. Oh, Kota Kinabalu mana itu? Di sebelah mana? Syafiqah? Tanjung Aru. Tanjung Aru, dekat saja kampung kita. Sawo saya dari Papa. Oh, Papa doktor. Ui. Oh, doktor pun Sabah. Saya lama membesar di sana, 13 tahun di sana. Uish. Kira doktor Sabah agak. Dah semua bekerja di Semenanjung. Saya lahir di Sabah. Saya tulang rusuk saya di Sabah.
Oh, okey okey, faham. Saya lahir kat Sabah tapi saya membesar dekat Semenanjung. Daripada saya kecil lah dekat Semenanjung. Jadi orang pelik, orang Semenanjung, orang Sabah tapi macam tak ada slang Sabah macam tu. Terbaliklah saya. Saya dari Semenanjung tapi lama di Sabah. Okey, faham. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada Dr. Dah dan Syarikah kerana sedikit telah memperkenalkan diri. Sebenarnya kita tahu lah macam orang Melayu cakap tidak kenal maka tidak cinta lah. Sebenarnya kita kenal agak Dr. ni dari mana, Syarikah ni dari mana. Okey, sekarang ni saya perlu akan perkenalkan diri saya. Saya ni seorang pelajar UMP boleh katakan lama enggak sebab daripada tahun 2015 saya belajar di UMP dari diploma dan saya extend lah 2 tahun kerana saya kena penyakit ni di UMP lah, pecah di College Idaman 2, kira pensam, kena emergency operate di HTA dan saya terima kasih kat masa tu zaman tu Fakasa lagi lah. Kena banyak beri komitmen untuk saya terus menghabiskan diploma saya lah. Pada tahun 2019 dan 2019 dia orang todong untuk sambung degree pula. Saya terima kasih pada Fakasa. Tapi sekarang ni dah lah ya. Saya ni tak ada Fakasa dah. Saya ni JKA lah. Okey. Sebelum tu saya ingatkan ni daftar supaya senang untuk cabutan bertuahan nanti. Okey, sebelum tu kita sama-sama saksikan video montas untuk program kita supaya segar untuk menyediakan program ini saja. Jadi sama-sama kita menontonkan video yang tidak seberapa ini ataupun boleh sebagai seningan. Okay, itu sedikit video pada OKU di universiti kita, ni MP. Kelab OKU ini baru ditubuhkan sebab ni adalah hasil usaha yang dibawa oleh peneliti kita sebelum ni, itu Dr. Mazli. Saya pernah pergi ke acara itu. Dia buatkan dasar itu zero policy lah. Maksudnya setiap universiti tak boleh tolak pelajar OKU untuk belajar. Maksudnya segi didikan sama rata lah. Yang biasa boleh belajar, normal boleh belajar. Dan dalam pengetahuan saya, UMP ni dapat antara Mr. OKU, tapi baru lagi lah. Tak sestandir macam UIA dan UM lah, yang telah lama benda ni. Sekarang ni kita dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran dalam pelajar kita dan pesyarah kita dalam menerima pelajar OKU macam tak tersisih. Sebab itu kita membuat program santai-santai macam ni supaya kita dapat sebab orang boleh terima OKU. Sebab saya pun saya sebenarnya biasa orang sehat, saya jadi OKU sebab pendahara otak lah. Lepas tu ada yang terima, ada tak, saya tak kisah pun, dia tu biasa kehidupan. Okey, kita pergi ke acara utama kita pada malam ini. Kita ada perkongsian kita pada ini. Saya akan tanya akan pergi pada Dr. Duh dahulu. Itu saya dapat tahu Dr. Duh ni ada penyakit demensia sebelum ni. Tapi orang tengok doktor ni normal. Lepas tu doktor juga salah seorang sukarelawan ataupun dalam menyertai karya OKU lah. Sebagian pada OKU punya sub punya tu utama. Yang utama sekali dalam OKU ni adalah NC, sebab Dr. Mazli yang tak siap jabatan OKU di bawah NC. Situ yang kita kena faham dulu. Sebab itu tak ada dasar penolakan OKU sekarang ni. Siap OKU nak belajar kena ambil, tak kira universiti mana. Tu siap ni tengah mengukuhkan OKU di siap universiti. Okay, saya ingin tanyakan
doktor pernah menangani dari Sia. Dan macam mana doktor boleh tiba dalam program komuniti dan komuniti dan macam mana peribadi doktor terhadap OKU di universiti kita atau dalam komuniti kita di universiti? Okay. Bagi saya, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan, tapi saya percaya setiap ciptaan Tuhan tu mesti ada kelebihan dia tersendirilah. Mungkin dari aspek tertentu mungkin kita tidak nampak lah. Bagi saya mungkin saya memang ada kekurangan dari aspek saya, kalau dulu kan B dengan D tak boleh. That's why kalau kamu pernah masuk kelas law saya, kamu akan dapati saya tak boleh membaca, apa yang saya cakap dengan slide memang tak sama. Saya jarang membaca slide. Sebab kalau saya membaca saya akan nervous. Sampai sekarang pun sebenarnya saya ada masalah lagi dengan B dengan D. Jadi bagi saya rasa benda pertama yang kita kena buat ialah kita kena terimalah mungkin apa yang mungkin kita kurang dan kita kena mencari apa kelebihan kita sendiri. Itu adalah saya rasa itu agak penting lah. Bagi saya mungkin dari aspek membaca saya kurang, tapi mungkin dari aspek bercakap mungkin saya kadang-kadang terlebih cakap. Jadi maksudnya kita kena mencarilah di mana contohnya kelebihan kita, dan daripada sana jangan biarkan kekurangan kita menjadi satu halangan untuk kita. Bagi saya sejak saya dekat UMS dulu, saya dulu dari Universiti Malaysia Sabah. Saya sebenarnya terlibat dalam saya actually MPP kebajikan. Jadi dari aspek itu juga kami memberi sedikit penekanan lah dan juga membantu. Lepas tu sebelum ke UMP, saya pernah bekerja di Universiti Tunku Abdul Rahman di Perak dan kami juga ada buat sedikit program lah untuk OKU. Saya rasa kebanyakan OKU mungkin kamu akan rasa kamu akan terlampau fokus terhadap kekurangan yang kamu ada. Dan itu menyebabkan mungkin kamu rasa kurang selamat, kamu rasa mungkin hidup kamu tidak menentu, kamu rasa low self-esteem, banyak perasaan begitu. Tapi sebenarnya bagi saya okey je. Kalau orang tanya saya cakap, oh memang saya ada masalah B dengan D. Kalau dulu, kami di sekolah dulu tak ada, parents saya tak tahu apa benda tu dyslexia. Dulu pergi sekolah biasa dari darjah 1, darjah 3 kan, memang teruk lah, kena pukul cikgu. Cikgu dulu garang. Memang kena pukul lah, B dengan D tak boleh. Saya setiap hari berdiri depan sekolah di bandar lagi, jauh lagi. Masa tu bercakap boleh, membaca mungkin kurang sampai darjah 3. Dan lepas tu slowly pick up lah. So jangan risau lah. I mean from whatever aspect yang kamu ada, biar jangan terlampau fokus terhadap kekurangan yang kita ada, tetapi cuba mencari apa kelebihan yang kita ada. Okay? Oh bagus doktor, betul. Sebab saya sebelum ni, sebab kita segak jadi normal, pergi ke jadi tak normal, jadi macam self-esteem tu diri rendah sikit, macam macam tak kena betul. Kita fikir pandangan orang, betul kan doktor cakap? Betul. Kadang-kadang mungkin orang tak fikir, kita yang fikir sendiri. Betul. Ikut orang, kita buat hal kita. Betul. Okay, sekarang kita pergi ke Syafiqah pula. Syafiqah merupakan pelajar sains komputer atau FCOM di Kanis FCOM dan juga seorang pelajar OKU. Macam mana Syafiqah menerima dan diberikan oleh rakan-rakan dan pesyarah di universiti, dan macam mana penerimaan dia orang pada Syafiqah dan tanggapan Syafiqah pada orang sekeliling. Okay, hi. Okay, saya macam mana bukan setakat dekat universiti, tapi saya pergi mana-mana pun sama. Bila jumpa dengan orang baru, mereka akan macam tanya, awak ni OKU apa? Jadi saya pun nak jelaskan, saya pun macam, saya katalah saya OKU saraf, sebab saraf kan. Jadi mereka akan macam, tak nampak OKU pun. Jadi saya pun macam, saya pun tak tahu nak jawab apa. Jadi, tapi nanti diorang akan tanya lagi soalan, kenapa awak jalan macam tu? Kenapa awak macam susah nak bergerak, macam pergerakan tu macam terbatas. Jadi saya kata itulah OKU dia. Sebab bila tak nampak, orang bila kita cakap pasal OKU, mereka akan fikir, oh dia nak nampak dari secara kasar, luaran. Macam kudung, tak ada tangan.
Tapi sebenarnya OKU kognitif ni tak dapat, orang tak berapa nak tahu kesedaran. Mereka tak sedar sebab OKU kognitif ni dia macam orang tak nampak. Macam dyslexia, macam saya pun saraf kognitif. Jadi yang itulah, bila dekat UMP nak belajar, mula-mula masuk, sebab saya tak pernah masuk asrama. Jadi bila masuk asrama saya terkejut, dia shock sikit. Jadi bila dapat dengan roommate, macam mula-mula tu okey. Biasalah kita kena orang 2-3 hari okey. Tapi bila nak macam get along, bertu, dia tak berapa nak sangat bagus lah. Macam tu. Jadi bila dalam kelas pula, saya selalu jenis yang kalau saya tak ada ubat, saya akan jadi macam drain. Faham tak? Saya rasa macam burn out. Jadi dan ubat pun tak sihat sebenarnya. Jadi kadang-kadang tu pernah je kena tegur dengan lecturer pakai mikrofon kan. Dia sebut nama kita depan, semuanya 60 pelajar. Jadi macam malu tu ada. Waktu tu ada jugalah rasa malu, rasa terasa. Macam saya dah bagi soalan lama dah, kenapa awak baru nak salin? Pernah. Jadi macam, tapi saya dah biasa sebab saya sebelum saya masuk universiti UMP, saya sekolah Cina. Jadi sekolah Cina kan memang garang. Memang kalau macam cikgu Dr. Do cakap lah, memang rotan lah. Memang tegas. Jadi macam saya dah pernah jumpa yang lagi garang sebelum ni. Jadi bila pergi universiti tu tak berapa nak terkejut sangat. Dia macam okey lah macam tu. Tapi memang bila orang sekeliling, kita akan rasa rendah diri. Macam saya takut bercakap dekat depan. Sebab kita bersaing dengan orang. Betul lah. Sebab saya macam tu lah. Sebab tu saya tak kisah pun. Sebab macam saya normal, lepas tu jadi tak normal, nak kawan-kawan, macam tak nak tahu dia. Saya buat hal saya. Saya pernah alami kat benda tu ikut orang. Penting kita jalan tanggungjawab kita sebagai pelajar, sebagai anak ke, adik-beradik ke, kita buat hal kita. Itu yang penting bagi saya lah. Sebab saya pun nak menerima keadaan ni pun sebab sebaik saya tidak makan ubat kemurungan. Sebab saya ni hanya makan ubat epilepsi. Sebab saya mengalami kecederaan otak, jadi saya ada macam twitching lah, macam bergetar. Sebab tu saya Dr. Deh mengajar tu saya masuk hospital masa tu lah. Dr. cek ada masalah otak apa, dia buat scan. Lepas tu ada setengah lecture lah, awak kena jawab exam, kena saya yang tu. Yang tu lah waktu tak kisah ikut dia. Waktu saya sekolah pun dorang macam saya terpaksa bila awak ni seorang OKU, daripada sekolah kita akan ada macam kena referral letter, faham tak, surat rujukan untuk mohon untuk masa tambahan kan daripada orang lain. Orang lain dah habis SPM dah pergi dah, kita masih dalam dewan. So daripada saya start daripada UPSR, saya mula dengan UPSR guna surat rujukan. Jadi saya terpaksa ambil masa yang tambahan tu untuk jawab. Sampai pembantu pemeriksa tu pun dia tolong saya sharp pena, dia sharp pensel sebab dia tahu itu kenangan lah. Betul, sebab saya tengok benda tu memang ada dalam KPM punya perkeliling, maksudnya pajak OKU berapa peruntukan masa dia, berapa ni. Tapi universiti saya tengok tak ada. Sebab tu macam ada sekarang OKU dia jadi tak sanggup masuk universiti lah, jadi culture shock lah orang cakap. Macam saya biasa dah lama, saya hadap apa jadi ikut dia, lecturer cakap macam mana. Saya hadap je, tak kira boleh D ke B ke, asal saya habis belajar je saya dapat ilmu. Macam tu, saya tak kisah. Macam ayah saya pun cakap asal belajar dah habis belajar, settle lah. Tu saya tak kisah. Saya belajar ikut orang nak kata apa. Sebab tu saya kata pasal OKU ni benda baru lagi. Sebab macam UM dan UIA saya tak pelik lah macam mana. Sebab saya pernah pergi dia kan,
tolak siwada macam pensyarah pun tolong saya cakap lain dengan bela universiti lain ni. Macam orang buta macam saya kagum dengan universiti lain. Sebab tu Dr. Mazdi mengutarakan perkara ini, zero policy ni. Sebab tu saya terima pendapat dia. Okey, sebab tu kita pergi ke seterusnya itu saya tanya Dr. Dos dahulu. Selaku seorang pensyarah dah lama mengajar. Macam mana doktor pernah mengajar pelajar OTU dan macam mana doktor menyatuni pelajar OTU dan doktor supaya dia macam menarik perhatian dan tak bosan, maksudnya macam tak beri tekanan dia, maksudnya bias betul macam segi tidak menjelaskan kesihatan dia. Macam mana doktor untuk mengenali perkara itu? Biasanya bagi saya untuk saya biasanya akan beri sedikit so-called special treatment lah terhadap sama ada dia pelajar OKU ataupun mungkin dia pelajar lemah. Saya biasa akan, sebab biasanya saya biasa ada WhatsApp group dan student boleh berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp group. Jadi kalau walaupun dia bukan OKU tapi dia ada masalah, contohnya masalah keluarga ke atau macam mana ke, ataupun kalau contohnya ada pelajar mempunyai masalah kesihatan, biasa lama tak datang, biasa saya akan call. Jadi kalau dia bagi tahu saya bahawa dia contohnya dia OKU ke ataupun dia ada masalah kesihatan, biasa saya akan beri sedikit pertimbangan lah. Dan biasanya kalau pelajar dia approach saya pasal assignment, pasal kerja rumah atau apa-apa, kalau dia sanggup dia datang jumpa saya akan tolong. Maksudnya saya akan ajar dia, contohnya ada yang pelajar mungkin dia bukan OKU juga ataupun dia mungkin OKU, ada yang segan nak cakap dia OKU kan. Bagi saya asal pelajar tu kalau dia ada masalah pendidikan, dari aspek pembelajaran, kalau dia datang cari saya, contohnya dia bagi tahu saya, doktor saya tak pandai lah nak cari maklumat, saya boleh ajar dia macam mana type, tunjuk dengan dia supaya dia boleh buat lah. Dan biasanya kalau pelajar perlukan masa tambahan, biasa saya akan bagi. Aiman pernah masuk kelas saya kan? Biasa saya akan bagi. Saya akan tanya. Saya akan tanya, okay, you rasa berapa lama you boleh siap? Sebab kalau contohnya kan, assignment saya 120 orang, 2 kelas saya ajar kan, 120 orang sampai 140 orang. Kalau 1 atau 2 orang hantar lewat, bagi saya bukan isu besar lah, kecuali dia tak ada alasan. Kalau dia ada alasan, biasa saya akan berilah sedikit masa. Tapi janganlah terlampau lambat. Sampai contohnya seminggu, 2 minggu, payahlah nanti kan kita nak buat kan. Tapi biasa saya akan bantulah. Betul, sebab percaya ada teaching plan ni ikut sebab takut tak masuk markah apa semua. Itu kita kena faham agak. Betul. Susah achieve lah. Sebab biasanya macam yang hari tu yang kalau buat law of contract kan ada bahagian estimation kan. Ada yang contohnya dia pun segan nak bagi tahu dalam group, dia cakap dia tak boleh baca drawing. Jadi saya cakap okay, you datang office saya ajar you macam mana baca drawing supaya kamu boleh buat estimation. Jadi biasa dari aspek pensyarah saya rasa kita cubalah bantu seberapa yang boleh. Kalau dia OKU kita bantu juga. Kalau dia pelajar lemah kita bantu jugalah. Selagi, sebab kita kan pendidik, jadi maksudnya itu kerja kita mendidik, biar student tahu. Kalau kadang-kadang garang jugalah, ada student cakap saya garang dalam kelas tapi friendly dekat luar. Tapi dalam kelas kadang-kadang kita kena berinteraksi dengan cara yang betul lah. Kalau terlampau lenient semua pun boleh, nanti student pula naik kepala kan. Kita pun kena jaga juga bahagian itu. Sebagai pendidik. Jadi biasanya saya rasa saya tak ada masalah lah kalau nak bantu, walaupun sama ada dia OKU ataupun dia pelajar lemah, asal saya nampak dia berusaha, saya akan tolong. Betul. Satu lagi macam Dato', cabaran dari setengah percara ni cakap, awak kena usaha sebab tak kira saya tengok orang lain boleh buat macam tu. Ada susah agak. Cabaran sebab saya tengok. Ya, cabaran memang begitu, tapi dari aspek kita kena ada apa yang saya panggil simpati dan juga kira macam mana cakap, kita membantulah mereka yang memerlukan lah. Itu je. Betul. Sebab kita tak boleh banding, kita tak boleh anggap semua orang sama. Sebab ada yang pelajar mungkin dia bukan OKU tapi dia punya pembelajaran lambat.
Betul, Jadi betul. mungkin dalam kelas kita ajar, kita tak boleh cover untuk semua jenis pelajar. Jadi kadang-kadang macam saya biasa kalau lepas midterm, kalau ada pelajar lemah saya identify, saya akan buat kelas tambahan untuk mereka. Oh, betul-betul doktor Sebab pernah ada yang ke dalam unit, ada yang masuk UMP, tapi sebab yang saya ajar tu lebih kepada kontrak dengan law kan. Ada yang mungkin baca dokumen kontrak tu dia tak faham. ayat Dengan Allah. bahasa yang legal kan. Jadi mungkin begitulah. I think setiap pelajar mungkin ada kekangan yang berbeza, tapi kita kena guna pendekatan yang berbeza lah untuk membantu pelajar yang berbeza. Itu pandangan saya. Terima kasih kerana doktor telah memberikan keputusan yang cukup menarik tentang pencabaran pada pensyarah dan pelajar, dan kita boleh ambil input pada situ. Okey, sekarang saya akan menanyakan Syarikah mengenai Syarikah dalam belajar dan sebagai pelajar dalam menjalani latihan industri. Dan macam mana pelajar macam Syarikah pernah tidak pernah duduk asrama, dia macam mana Syarikah mengadaptasi, maksudnya cuba menyesuaikan diri dalam suasana kampus dan dia berjauhan dengan keluarga. Dan macam mana Syarikah dalam kuliah dan pembelajaran itu macam okey, tak ada masalah. Dan macam mana Syarikah mengatasi dan cabaran Syarikah dalam belajar? Telah cerita sikit. Okey, bagi saya macam ni, saya sejenis yang suka gerak sendiri. Jadi macam mana orang kata campak mana pun dia okey. Mungkin sebab saya tak, macam saya cakap, saya tak pernah duduk asrama. Bila masuk universiti tu agak kekok lah, agak macam saya pun ada macam rasa gelisah bila telah banyak orang, social anxiety. Kan kalau kita orientasi kan, dia dalam Dewan Astaka tu kan dia berkumpul semua pelajar, 500 pelajar semua. Jadi saya macam saya pun kena suspek mild macam autism. Jadi saya jadi macam tak sedang duduk. Jadi rasa takut jumpa dengan orang baru. Jadi macam mula-mula tu memang saya macam okey tak apa. Saya try cuba untuk macam duduk dengan housemate, duduk dengan teman sebilik. Jadi yang lain pun kalau terlampau bising pun saya kadang-kadang rasa macam panik lah, rasa macam gementar sangat. Jadi kadang-kadang suara kuat sangat tu buat kita takut kan. Itu universiti, bila nak present dekat depan pun, bercakap dekat depan tak berapa, memang saya tak berani. Yang ni pun jadi panel pun saya berani macam mencuba je lah. Sebab bila kita nak mencuba benda baru tu tak, bagi peluang pada diri. Saya macam saya pergi mana-mana, saya pernah sekolah bandar, saya pernah sekolah kampung luar bandar. Jadi saya suka tengok cara orang berfikir. Jadi sebab tu saya tak berapa kisah sangat. Bila masuk universiti pun saya tengok cara orang berfikir. Yelah kita kan masih macam perangai kanak-kanak sekolah tu, sekolah menengah tu masih ada. Belum lagi terbuka. Jadi saya pun macam macam ni rupanya. Dah tahun 3 macam tu saya extend. Kawan semua dah intern. Saya masih lagi macam struggle nak habiskan. Sekarang pun saya baru intern, kawan dah degree. Jadi saya kata tak payahlah bandingkan dengan orang. Mungkin dia punya masa tu lain-lain kan. Kita punya situasi macam tu. Jangan tengok sangatlah. Sebab universiti ni kalau kita set macam mana, kalau pergi sekolah ni umur 17 sepatutnya dah SPM. Sepatutnya mentaliti macam ni tak patut ada. Bila kita dah ready, kita boleh roll dalam universiti. Umur 30 saya pernah jumpa
umur 32 baru ambil degree diploma. Saya pernah jumpa sebab satu kelas dengan saya. Jadi dari situ saya bilang saya rasa macam sebenarnya universiti ni lain sebenarnya. Daripada situ saya cuba untuk bukakan bukakan minda pandangan, lepaskan pandangan sampai intern. Waktu cari intern pun saya sangat susah juga cari intern sebab PKP kan. Jadi macam bila call tempat intern banyak yang keputusan pun okey tak okey. Jadi macam waktu tu susah. Bukan setakat intern je. Waktu saya try nak cari kerja sambilan pun saya apply dekat Tesco, dekat McDonald pun kena reject sebab bukan semua company dia nak ambil OKU untuk bekerja. Sebab ada yang mungkin tak nak bagi allowance sebab OKU ada allowance tau untuk bekerja, allowance tambahan. Jadi mungkin mereka tak nak. Jadi sampai saya intern pun saya susah. Tapi alhamdulillah saya dapat intern dengan under FCOM juga, UMP, Profesor Dr. Awanis dan Dr. Aziman dan Mazlina Majid. Saya jadi intern. Saya dengan seorang lagi budak degree. Lepas tu saya luaskan saya punya pengalaman. Saya mencuba untuk bekerja sebagai pengurus pemasaran dan jualan. Saya pun tak tahu sangat apa benda bisnes ni. Jadi tapi saya belajar sambil saya intern, sambil saya bekerja. Jadi saya sibuk jugalah nak seimbangkan semua. Daripada situ saya sahut cabaran untuk jadi panel, bercakap depan orang. Mungkin ambil masa tapi jangan kita panggil tergesa-gesa macam orang lain nak buat juga, aku pun nak buat juga. Orang lain dah macam ni, aku pun nak macam ni juga. Jadi sebenarnya benda tu tak elok untuk pelajar. Benda tu akan buat you burn out. Macam saya pernah terfikir tau, siapa doktor semua. Saya pernah terfikir kawan saya tak masuk universiti dah dapat kereta, dah ada kereta, dah ada rumah. Saya masih struggle nak habiskan diploma. Pernah tak rasa macam tu? Macam sama-sama sebab saya pun kan? dah habis degree dah, member semua. Jadi saya sebenarnya macam mana sebenarnya tanggungjawab kita, diri kita adalah tanggungjawab kita. Kita tak bertanggungjawab ke atas orang lain. Jadi apa-apa yang kita rasa, kita punya reaction adalah tanggungjawab kita. Jadi macam jangan jadi toksik pada diri sendiri bagi saya lah. Saya tengok dia semua dah degree, saya baru nak habis diploma. Jadi saya macam waktu tu, tapi saya macam tak apalah, kita cuba try pelan-pelan. Jadi memang itu yang saya perasan. Bukan setakat pada pelajar OKU tapi pada pelajar normal pun sama. Sebab saya ni macam dua alam lah. Dia macam nak kata OKU pun tak berapa nak OKU. Tapi OKU nak cakap normal tu pun boleh. Jadi saya faham. Saya boleh nampak. Itu adalah cabaran sebagai OKU dan seorang pelajar. Itu je lah yang saya boleh cakap. Terima kasih Ashrika. Segenap kasih cabaran dia sebagai pelajar OKU dalam FPT dan intern. Sebab saya pun macam ni juga. Sebab saya sama Ashrika juga. Saya dulu pelajar normal. Sebelum tu saya intern, saya dah apply semua company. Dah hantar ke Dr. Ching masa tu. Dan company dan Datuk Syukri dengan Pendim Makmur semuanya. Jadi saya dah ICU, masa tu ICU. Dan tak cover, jadi saya minta tolong ayah saya atas surat, maksudnya kita tak pergi intern, atas surat permohonan maaf maksudnya. Saya dah habis kurang 2-3-4 bulan tak sedar agak diri. Saya sambung intern tu dalam 2014 tak silap saya. 2014. Saya mohon balik, lepas tu Dr. Chin cakap apply je tu, dan saya apply. Dan nasib baik ni ada dekat rumah je. Sebab saya pergi masjid tu cakap boleh buat dengan saya. Tapi saya buat sebab
Dan alhamdulillah setelah habis lah, masa 2019 tu habis 621 sebab diploma 6 bulan kena intern. Ada degree ni 3 bulan dia. Sebab Dia tu macam saya tak payah risau sangat pun intern Ah. kat mana. Dia macam akan ada je, faham tak? Dia macam rezeki tu tetap ada, akan datang. Ya. Tak kira, Jangan risau, pintu akan sentiasa terbuka. betul tu. Ya, kena Saya- banyak berdoa lah. Betul, kena balik doa dah. Minta selalu lah. So, saya alhamdulillah lah, boleh intern. Lepas tu sama degree pun alhamdulillah Puan Fini tolong dah masa tu perkasa lagi lah. Dan dia orang banyak tolong lah. Dan pensyarah pun banyak membantu dan ada gak yang hubungan ke hospital dan perkasa dan dekan apa semua dan JPA. Saya terima kasih pada UMP. Dan dia orang sanggup bayar untuk perubatan saya dan saya terima kasih lah. Macam saya pun terharu lah sebabnya UMP banyak. Tapi sekarang tepung saya pakai sekarang pun UMP yang bayar separuh. Saya pakai Titanium lah, tapi yang US masa tu order Titanium mesh. Saya go macam sekarang ni kawan-kawan dah aman dah habis degree sebab umur 24 dah habis lah. Tahun lepas lah, habis semua. faham. Saya go ke depan. Tu sebab Tu lah semua dah habis degree, saya je diploma, faham. saya go lah macam tu. Macam cakap ada setengah orang mesti yang lain toksik ni sebab ada cakap kan bekal sampai degree kerja terus lah. Saya biar kerja orang sambung belajar sebab alah kerjaan sebab ni OKU tak tahu banyak ni macam kerjaan bagi batuan untuk sambung belajar. Sebab tu saya sambung belajar. Kerjaan bagi dalam satu sen tu 1 tahun lah 5,000 lebih kurang macam tu. Mana-mana bagi duit. Sebab tu saya tengok macam luar tu ada setengah mak ayah tak ada nak masuk universiti sebab masalah tak boleh berdikari takut. Bagi saya itu kena cuba adaptasi. Sebab bagi saya pun macam tu kak. Sebab tu penting macam kita sekarang dah ada jabatan unit penghormatan OKU sebab ni ada sistem badi. Misalnya saya ada kawan diploma yang sambung lambat sebab dia macam extend maksudnya dia nak rehat setahun kemudian baru dia mohon. Lepas tu saya ada badi maksudnya dia kenal masa diploma sekali yang boleh tolong kat sikit-sikit. Sebab tu bagi saya sambung je. Apa lambat cepat tu rezeki masing-masing. Maksudnya ada setengah orang macam OKU boleh kerja ke tidak, ada setengah orang agak macam tu. Bagi saya kerja tak kerja ada rezeki tu. Sebab tahu saya nak cakap macam ni. Sebab macam tu lah. Peluang mana-mana. Dia peluang kat mana-mana. Jangan fikir macam kita orang lain dah kerja semua, kita masih belajar dan kita rasa kecil. Sebenarnya pengalaman orang tu berbeza. Apa yang dia hadapi tu berbeza. Betul tak? Betul. Sebab saya pergi hospital macam-macam. Saya macam ada seorang tu dia dah boleh kerja, dah kahwin, lepas tu engineer elektrik dia tu tiba-tiba dia kena macam saya ABM, maksudnya saluran badan tu pecah tiba-tiba dan dia pun kena stop. Betul sebab isteri dia seorang cikgu, isteri dia memahami suami saya kerja, dia tolong juga. Banyak saya belajar tentang kehidupan lah. Saya tak kisah sakat ni kena ada tu rezeki. Okey, terlebih ke terjauh sangat ni saya pergi ke apa nasihat okey, saya tanya saya setuju ke Dr. Dua pula, itu nasihat doktor kepada pelajar OKU dalam menyesuaikan diri dan dalam suasana pembelajaran universiti dan supaya mereka dapat belajar dengan baik dan selesa dan dari segi kesihatan tidak terjejas. Dan nasihat doktor kepada pensyarah di luar sana yang mengajar pelajar OKU dan pelajar lemah. Dan masa sama macam mana tidak menjadi tanggungjawab sebagai pensyarah, macam saya nak ikut planning macam mana. Doktor bagi sedikit nasihat. Bagi saya rasa kalau dari aspek pelajar kena bersedia bermaksud maksudnya mungkin kita ada cabaran sendiri. Saya kurang pasti kalau contohnya Aiman kan, kalau kamu belajar biasa kamu belajar macam mana? Saya belajar macam ni maksudnya saya suka baca saya tak sekarang ni. Dulu saya boleh salah matematik. Masa saya salah project management itu boleh. Salah teori saya boleh sekarang ni. Selalu masa segi analisis tu saya saya sejam. Tak macam dulu lah. Tu sebab tu saya insya-Allah saja
material engineering atau subjek yang civil engineering macam tu saya okey. Masuk subjek analisis structure boleh go Jadi ya, apa yang saya ingin tekankan je lah, macam saya lah, saya sebenarnya ada masalah pembacaan. Walaupun sampai hari ini saya masih ada masalah pembacaan. Jadi maksudnya kalau untuk subjek contohnya macam tamadun Islam, contohnya hubungan etnik, kalau saya nak baca, saya susah nak baca. You faham tak? Jadi kamu kena kenali diri kamu sendiri. Macam sekarang pun kalau saya membaca, mungkin saya membaca satu muka surat tu, saya kena baca 2-3 kali. Untuk pastikan apa yang saya baca itu betul. Macam tu punya penyakit dyslexia, saya tak tahu. Jadi ya betul. Jadi maksudnya saya ada masalah, saya membaca keluar tak ada masalah. Maksudnya bila saya tengok perkataan tu, kadang-kadang saya boleh miss perkataan. Kadang-kadang saya B dengan D ada masalah. Sampai sekarang pun masih begitu. Cuma sebab tapi puji Tuhan, penguasaan bahasa saya actually agak okey. Jadi maksudnya saya boleh ikut experience yang saya membaca tu. Contohnya BRIBE kan, mungkin tak ada perkataan tu. So jadi dia BRIDE lah. Jadi saya maksudnya sebab tu sampai sekarang bila saya membaca, saya akan was-was. Jadi sebab itu saya tak boleh baca sendiri. Jadi apa yang saya buat ialah saya kena make sure saya tidur dengan cukup, saya pergi dengan kelas, lepas tu dengar cikgu tu cakap betul-betul. Dengar pensyarah tu cakap betul-betul. Daripada sana saya tak perlu buat banyak ulang kaji. Maksudnya kalau saya dah faham dalam kelas, saya balik tak payah baca dah. Tak adalah rasa stres macam tu sebab saya dah faham. Saya cuma mungkin tengok saja mana bahagian yang saya kurang faham. Tu senang, macam saya senang kalau kita sebab mendengar ni lagi cepat masuk pada kita melihat ataupun menulis. Mendengar ni lebih tangkap. Jadi kita kena tahulah guna strategi yang sesuai untuk diri kita sendiri. Okey? Betul. Saya pun kalau contohnya kalau membaca kan, kalau waktu siang kan, waktu bising keadaan contohnya macam dulu tinggal di asrama, orang muda biasalah kan, kita gembira sahaja. Jadi kalau saya asal ada sedikit bunyi, saya tak boleh belajar. Jadi dulu bila saya pergi masuk universiti, ataupun walaupun saya di rumah saya sendiri, masa sekolah menengah, saya akan belajar, saya akan guna masa yang contohnya, masa yang optimum lah untuk saya belajar. Kalau saya belajar masa tu, saya senang fokus. Lepas tu, orang tua saya risau sebab dia tak faham, dia ingat saya tak belajar. Sebab kakak saya kan belajar dari jam 9 sampai jam 5. Kurung dalam bilik. Saya 9 dengan sampai 5 main bola dengan kawan, pergi jogging, pergi buat segala benda. Lepas tu malam saya bangun, saya tak tidur dari 10 malam sebab saya dibesarkan di kawasan estate lah. Maksudnya family saya penduri getah. Jadi keadaan sana lebih sunyi. Jam 10 sampai jam 2 lah saya belajar. Besok pagi jam 6 boleh bangun lagi. So maksudnya kamu kena tahu, okey, sebab pembelajaran ni ada orang dia kena dengar orang cakap, ada orang dia kena baca sendiri, ada yang setengah orang dia kena buat bersama-sama, dia kena tengok orang buat. Kita mempunyai cara yang berbeza, jadi kamu kena kenali diri sendiri dahulu. Bagi saya, kalau pensyarah tu ajar dengan baik, saya senang sikit, saya relax. Saya tak perlu berusaha sangat. Kalau pensyarah tu, kadang-kadang pensyarah, bukan semua pensyarah boleh how I word it lah. Bukan semua pensyarah boleh share ilmu dia dengan baik lah. Maksudnya communicate ilmu dia dengan baik. Bukan semua. Mungkin dia ada master atau PhD, tapi kadang-kadang dari aspek pengolahan nak fahamkan orang itu mungkin ada yang kurang. Bukan semua orang boleh buat begitu kan. So that's why kita kena tahulah cabaran saya lah masa saya dekat universiti. Kalau contohnya sebab saya dari aspek dyslexia, saya ada masalah contohnya nak imagine benda tu 3D. AutoCAD saya memang tak boleh. Saya tak boleh imagine benda tu 3D. AutoCAD frankly speaking saya tak boleh. Dulu saya suruh kawan saya tolong saya. Melukis saya boleh. Tetapi kalau contohnya dia nak potong sini, potong sana kan, contohnya section A, section B kan. Lepas tu nak lukis dia punya kerata rentas kan. Itu saya memang tak boleh. Saya tak boleh imagine pun. Dan bagi saya pun susah.
kenapa saya belajar civil? Sebab kan saya tak boleh nampak, contohnya macam yang kimia ada atom lah, atom tu saya tak boleh imagine. Betul. Contohnya kalau yang bio kan ada dalam kita punya tubuh ada Jantung. apa? Saraf-saraf lah, jantung-jantung lah, semua kan dia punya dalam ada evolusi lah, apa semua segala benda. Saya boleh hafal tapi saya tak boleh imagine. Jadi once saya tak boleh imagine, masalah lah. Biasa kalau let's say for example pelajar dyslexia, dia ada masalah untuk yang bahagian yang kamu kena imagine. Itu problem juga. Membaca pun akan masalah. Jadi kamu kena guna pendekatan yang sesuai untuk diri kamu sendiri. Kamu kena tahu masa bila is the best time for you to study. Kamu kena tahu cara apa is the best for you to study. Mungkin kamu berbeza dengan orang lain. Macam roommate saya dulu dekat Sabah, dia jam 5 bangun. Jam 5 pagi bangun sudah berus gigi. Lepas tu kami satu bilik. Itu saya penat lah. Sebab saya kan jam 2 baru tidur. Dia jam 5 sudah bangun. Then that time ada sedikit kegusaran lah. Tapi benda tu adjust lah kemudian. Dan dari aspek itu lah. Lepas tu kan dari aspek kalau sebagai pelajar, saya rasa kamu kena kenal pasti. Mungkin subjek-subjek mana yang kamu rasa kamu susah dan subjek mana yang kamu rasa senang untuk kamu. Jadi setiap kita mempunyai kekuatan dengan kekurangan yang kita ada. Saya cakap terus terang dengan Aiman, kalau saya kan highway saya okey, semua subjek saya okey kecuali yang bahagian air saya tak boleh. Tapi hidrolik, hidrologi, kalau dapat C, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya dapat C lah. Sebab tu degree saya kan, saya bukan first class. Saya ingat ke degree saya tak bagus. Tak ada. Degree saya sebenarnya tak bagus. Kalau nak tahu pointer saya, degree pointer saya 2.99. Saya tak sampai sekian apa pun. Pada masa itu saya agak kecewa lah. Frankly speaking, saya agak kecewa. Tetapi itu lumrah hidup kan. Jadi saya terima saja. Lepas tu saya rasa okey je saya kerja dekat luar kan, dekat construction. Saya kerja dalam masa 3 tahun, saya jadi assistant project manager. Maksudnya kita ada kekuatan kita sendirilah. Kalau nak cakap dari aspek pensyarah, saya rasa pensyarah mungkin kena beri sedikit penekanan lah. Maksudnya memberi sedikit attention kepada pelajar yang lemah dan juga pelajar yang kurang yang mungkin OKU lah. Saya rasa dari aspek tu kena perhatikan. Bukannya kita nak cakap okey ini kita bagi special treatment, bukan. Kita kena ada satu hasrat untuk membantu. Untuk membantu pelajar kita. Biarpun dia OKU atau tidak, kita kena ada hasrat untuk membantulah. Saya rasa kadang-kala mungkin pensyarah terlampau macam mesin tau. Dia anggap semua sama. Betul. Production kan semua sama. Jadi kadang-kadang benda ni mungkin akan menyebabkan sesetengah pelajar berasa stres lah. Dan juga dari aspek bukan sahaja pelajar OKU je. Sebenarnya ada juga pelajar yang mungkin dia lambat nak faham. Lambat belajar. Ada yang mungkin dari aspek penguasaan bahasa dia tak bagus. Kita dari sekolah rendah dengan sekolah menengah kita belajar dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba masuk je sekolah universiti semua belajar bahasa Inggeris. Bukan semua boleh. Macam saya puji Tuhan sebab dari aspek penguasaan bahasa saya rasa saya okey. BM saya okey. Saya yang paling lemah Mandarin. Saya tak macam Syafiqah pernah sekolah Cina. Saya tak pernah. Saya boleh cakap bahasa Cina biasa sahaja. Berarti tak pernah sekolah Cina ke ni? Saya sekolah kebangsaan. Saya sekolah kebangsaan. So that's why bila masuk ke universiti pun saya pun culture shock sebenarnya. Sebab tiba-tiba belajar bahasa Inggeris. Tapi bagi saya rasa saya boleh memahami lah keadaan pelajar yang mungkin OKU ke ataupun pelajar lemah. Sebab saya bukan pelajar cemerlang. Okay, so dari aspek itu saya rasa mungkin perlu dari aspek pengajaran mungkin perlu ada sedikit put in a bit of effort lah untuk lebih mengenali pelajar lah. Jangan anggap pelajar tu biasa je, semua dia orang boleh settle sendiri. Dah student universiti, patut boleh settle sendiri, saya tak pernah fikir begitulah. Saya berfikir sebagai pensyarah kita harus membimbing pelajar
dan membantu pelajar dalam aspek yang mungkin pelajar perlukan sedikit penunjuk. Kita sebagai penunjuk lah untuk menunjukkan. Lepas tu dari aspek pekerjaan, saya rasa kalau untuk pelajar, apa-apa degree yang kamu belajar, kamu kena tahu mungkin kekurangan yang kamu ada, maksudnya limitation yang kamu ada. Contohnya kalau kamu mungkin, contohnya lah kan, kalau kamu ada masalah pergerakan, kalau civil engineer, janganlah kerja dekat site. Saya masuk kelas 1 yang dulu, saya duduk jabat je. Melukis, So that's right. Kalau contohnya begitu, contohnya macam civil engineer kan, kamu dah tahu mungkin dari aspek pergerakan mungkin ada sedikit kekurangan. That's why bagi saya kan, yang belajar law atau belajar, saya sebenarnya kalau dah tahun akhir, untuk pelajar perempuan atau pelajar lelaki yang rasanya mereka tak berminat untuk kerja dekat site, saya akan bagi mereka sedikit pengukuhan untuk buat estimation supaya mereka boleh jadi QS. Betul, QS di office. Baku. Lepas tu bila contohnya kalau you nak buat project management, you kena ada skill untuk Microsoft Project, macam mana buat perancangan dan sebagainya. Maksudnya kamu kena tahu apa yang diperlukan di industri. Dan kita harus memenuhi permintaan industri yang itu. Contohnya kalau macam saya kan, saya kalau bahagian design saya tak boleh imagine. Sebab tu bila saya kerja, saya tak masuk design office. Saya masuk site lah. Sebab saya rasa saya suka bercakap dan saya boleh berkomunikasi dengan agak bagus. Jadi saya kerja dekat site. Saya masuk design office juga, tapi not the main thing lah. Jadi kita kena tahu apa yang sesuai dengan kita dan kita menguatkan diri kita dalam aspek bakal pekerjaan yang mungkin kita ingin ceburi lah. Betul. Kalau tak boleh masuk construction, jadi dari lecturer ke duk konsultan ke pendidik ke. Betul cakap. So mungkin kena carilah. Jangan rasa contohnya kalau let's say kan, mungkin kamu ada masalah pergerakan, bila kamu pergi interview, company nak you travel sini, travel sana, tapi you ada masalah pergerakan, macam mana dia nak ambil kamu? Lepas tu kamu rasa kecewa. Kita kena fikir bahawa mungkin rezeki kita bukan di sana. Rezeki kita di tempat lain. Sebab biasanya you meeting akan pergi keluar. Saya tahu sebab Betul. saya banyak di office. Meeting itu Putrajaya, masih diploma, jauh semua jauh. Ya biasalah begitu. Sekarang saya pun on and off ada buat projek dekat luar. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih Dr. atas nasihat untuk pelajar dan pendidik kita. Okay, saya sekarang pergi ke Syarika untuk nasihat sikit pada pelajar dan pelajar lemah di universiti. Persediaan macam untuk memasuki APT bagi pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan matrik dan sebagainya. Persediaan untuk lebih-lebih lagi untuk pelajar OKU yang tak pernah biasa dengan suasana luar, maksudnya biasa duduk dengan keluarga dan tiba-tiba kena pergi luar bercampur dengan orang dan kena berdikari macam mana. Lepas tu saya kata tu. Okay, pada saya dia nasihat, pada saya sebenarnya asalkan kalau ada peluang untuk sambung belajar tu ambil. Sebab memanglah kita ni ada dua. Satu belajar formal dan kedua belajar yang tidak formal. Betul tak? Ada benda yang kita belajar bila kita dekat luar selain daripada universiti. Ada benda yang kita belajar dalam universiti, betul tak? Jadi bagi saya memanglah kita selalu dengar kan buat apa sambung degree lah sampai ke degree tapi macam nanti menganggur, macam tak dapat apa-apa. Bagi saya, saya macam mula-mula saya ada fikir macam tu. Sebab bila kita dengan emosi kita kan, kita rasa berbaloi ke macam tu dengan kita punya kekurangan kan. Tapi sebenarnya bila fikir balik, sebenarnya berbaloi masuk universiti, belajar daripada SPM, STPM. Bila kita belajar masuk STPM ke universiti ke, kita sebenarnya kita tengah masuk dalam sistem. Kita belajar formal. Kita tahu dia punya management macam mana. Kita tahu macam mana saluran yang betul. Kalau kita nak buat komplain,
oh kita ada macam MPP, kita tahu sistem-sistem ni. Macam Dr. Do pernah jadi MPP kebajikan. Jadi kalau kita masuk universiti sebenarnya kita lebih kepada kita belajar macam mana institusi tu berfungsi, faham tak? Dia macam mana dia berfungsi lah. Jadi ada orang dia tak ada dia mungkin tak masuk universiti, dia tak ada pendidikan formal. Jadi bila dekat luar dia tak ada dia punya mentality, dia punya perspektif tak macam kita yang dekat universiti. Bagi dia macam bagi dia adalah macam untuk hidup yang penting kalau nak berjaya tu banyak duit. Ada orang macam tu. Dia punya motivasi tu kalau berjaya tu banyak duit. Macam yang kita nampak lah. Macam kita nampak macam yang sekarang tengah merebak kan. Macam banyak orang nak jadi influencer, content creator. Sebenarnya bagus. Tapi bila mereka membelakangkan pendidikan formal, pendidikan macam universiti, buat apa belajar bukannya dapat duit pun. Okay. Bagi saya tak. Sama juga dengan pelajar OKU, sebenarnya yang ni pelajar OKU pun sama. Lagi-lagi pelajar OKU, mereka macam perlu ke belajar tinggi-tinggi, bukannya apa pun. Sebenarnya bila awak seorang OKU, tak kisahlah OKU, fizikal ke, dalaman luaran ke, tak kisah. Bila awak masuk universiti, itu adalah macam batu loncatan untuk awak kenal dunia luar. Sebab universiti, awak akan jumpa pelbagai pelajar daripada banyak negara tau. Overseas semua. Kan kita ada daripada macam-macam negara. Jadi bila kita bercampur dengan mereka, kita pun boleh praktikkan kita punya skill sosial. Berbanding dengan yang yang tak formal, yang tak masuk universiti, kita bergaul kawasan geografik kita je. Jadi bila masuk universiti dia batu loncatan untuk awak, untuk kita, macam saya cakap lah, untuk kita lagi bersosial. Kita tahu buat macam perhubungan dengan orang kan. Jadi bila kita bergaul dengan orang daripada negara ni, Korea ke Jerman ke, kita sebenarnya saling bertukar pandangan, bertukar budaya. Sebenarnya lebih daripada tu. Macam tu maksud saya. Termasuk OKU. Jadi bila saya kat sekolah dulu, saya tak ada kawan. Saya tak ada kawan daripada sekolah. Jadi saya selalu bergerak seorang. Jadi kalau saya buat kerja pun seorang je. Jadi bila saya masuk universiti, saya agak saya tak reti macam nak get along, faham tak? Macam nak dengan team group semua. Jadi sebab saya punya fikiran, ada ke orang nak terima OKU? Tapi sebenarnya kalau mungkin ada, bukan semua student universiti yang mentality dia, perspektif dia besar, pandangan dia jauh. Ada yang masih dengan stigma, ada yang masih mentality dia macam OKU, macam tu kan. Dia pandang serong. Tapi kalau awak pilih kawan awak yang betul, yang mendorong, yang macam supportive kan, yang sokong awak, sebenarnya memang awak boleh berjaya sebenarnya. Awak tak perlu rasa kecil lah. Tak kisah OKU ke, bukan normal ke pun sama. Pemilihan kawan sangat penting. Sangat penting, saya cakap. Dari situ you buat hubungan. Macam kita ada LinkedIn kan, LinkedIn. Kat situ kita ada connection semua. Jadi bila dekat dunia corporate, awak belajar tau kenapa pentingnya macam contact, connection, berhubungan dengan orang. Dari situ memang sangat penting. Kalau awak pergi kerja mana-mana kan, transfer tempat sana, tempat sini, pergi site semua, awak akan sentiasa jumpa dengan orang baru. Jadi waktu tu saya diploma ni pun saya tersedar pun macam barulah tahun ni juga. Jadi tu yang saya macam
ambil je lah kerja sebagai nak urus pemasaran jualan. Jadi saya berjumpa dengan orang, saya jumpa dengan orang kedua penting NSK Trading HQ. Saya jumpa, saya bercakap, saya berjumpa dengan orang yang kira besar jugalah. Walaupun mula-mula saya takut, tapi saya try, saya cuba untuk bercakap. Sebab kalau saya bercakap saya memang menggigil-gigil. Tapi kita try push. Saya macam yang tak support tu saya macam tinggalkan. Jadi daripada universiti sekarang pun intern, saya dapat dengan supervisor yang daripada pensyarah juga. Jadi bagi saya sangat pentinglah pemilihan kawan. Jadi bila sebenarnya ada pro, ada kelebihan dan kekurangan. Bukan saya kata kalau kena masuk universiti, bukan. Tapi universiti memang kita akan bertukar pandangan. Pandangan lagi jauh. Awak dapat merasa pengalaman belajar, jumpa dengan lecturer, pensyarah semua, dapat masuk ke program luar dan dalam universiti, betul tak? Jadi lepas tu kita ada macam-macam pertandingan macam Sidetracks. Kita ada pertandingan macam, bagi saya yang awak boleh bawa nama, bukan setakat nama universiti tapi nama negara tau, pergi luar sebenarnya. Jadi memang kalau dapat peluang untuk sambung belajar, bagi saya awak patut macam buat betul-betul lah bagi saya. Memang patut buat betul-betul dan patut macam itulah, do the best sampai bila awak buat betul-betul awak akan rasa puas. Yang belajar dalam universiti ni tak sia-sia. Macam saya perempuan. Saya pun OKU dan saya merupakan anak sulung. Jadi dia punya stigma masyarakat, tak kisahlah dekat komuniti semua, orang akan macam awak perempuan kenapa nak belajar tinggi-tinggi. Macam kita kan stigma budaya Asia ni kan macam perempuan ni kan macam tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Betul. Duduk rumah. Duduk rumah je lah, jaga anak kan, betul tak? Macam, saya faham itu. Faham kan? Jadi kenapa nak belajar tinggi-tinggi? Kahwin je lah. Boleh harapkan kahwin. Betul. Macam pernah doktor dah cakap macam ni, ada perempuan tak boleh kahwin je. Betul, pernah mendengar ini. Jadi macam itu yang saya dapat tau. Jadi dia kata, alah awak kau you pergilah buat macam kerja ke apa ke. Saya katalah apa salahnya pengalaman. Jadi bila orang cakap, sebenarnya awak tak payah dengar pun. Sebab macam mana awak yang hadap. Sebenarnya bukan setakat OKU dia ada cabaran yang betul-betul macam mengikut dia punya limit lah, had dia. Dan untuk yang normal pun diorang ada cabaran tersendiri, betul tak? Dengan stigma betul, masyarakat. Betul, orang ada cabaran masing-masing dalam hidup. Ada cabaran masing-masing. Macam waktu saya sekolah kan, saya pernah tahu cikgu tu dia cakap, awak ni takkan pergi jauh kalau awak macam ni. Padahal baru sekolah rendah. Jadi waktu tu kalau nak cakap saya pandai pun, saya selalu kena pukul cikgu tau, kena rotan tu. Kalau sekolah Cina dia punya rotan tu setipis-tipis macam tu, kena rotan tau. Lepas tu jadi rotan tu bukan sekali dua, dia pukul tu 10 kali tau. Kalau matematik tu salah, matematik paling penting. Jadi saya pun macam pernah ada cikgu yang cakap saya macam ada macam yelah perkataan yang tak bagus kan, macam tu kan. Jadi bila saya masuk sekolah menengah pun, waktu UBSR saya dapat 4A lah, 4A. Daripada matematik gagal tak pernah lulus, dapat A. Saya punya sains dapat B. Bagus. Masuk. Bagus 4A. Bagus. Semua orang boleh 4A. Bukan semua orang. Jadi mula-mula tu ni jugalah macam Dr. Do cakap, bahasa Mandarin ni dia susah sikit. Jadi saya tak skor. Jadi bila masuk menengah pun
orang macam kenapa dia masuk kelas sains? Dia kan patutnya kelas belakang. Jadi saya dapat SPM pun tak adalah cemerlang sangat tapi okey lah. Dapat 4A juga, banyak B. Yang penting admit saya lulus. Admit sangat penting. Lepas tu masuk bila masuk universiti saya rasa drain. Saya rasa sebab kita 24 jam dengan kawan, kita berjumpa orang. Bukan semua orang macam faham kan dia senang dengan kita. Senang komunikasi, senang macam lagi-lagi yang kalau yang betul-betul daripada sekolah, tak kisahlah yang baru masuk degree pun yang masih macam budaya sekolah tu masih ada. Terbawa-bawa. Terbawa-bawa. Jadi saya jenis yang saya dah banyak merantau daripada sekolah kampung, sekolah bandar. Saya nampak perbezaan dia. Jadi saya macam kenapa mereka macam ni? Yang saya terkejut tu rata-rata perangai macam tu daripada bandar. Saya kata patutnya awak duduk bandar, patutnya awak lagi terbuka minda. Tapi kenapa ada macam kita panggil resis macam terhadap diskriminasi lah. Diskriminasi lah, tersisih macam tak berbuka minda. Open-minded, tak open-minded. Lepas tu jadi saya pernah tahu, saya pernah kena buang dalam group project daripada group project last minute. Waktu tu dah final, lepas tu kena buang dengan group project. Tapi saya sahut je bagi ni, saya buat seorang je group project tu. Lepas tu saya fail dan saya resit balik. Sebenarnya waktu tu risau sebab takut tak lepas. Tapi sebenarnya macam mana macam kadang-kadang bila kita tak berjaya, kadang-kadang kita rasa macam hukuman seumur hidup tau. Dia punya perasaan tu. Faham tak? Betul sebab sebab saya pernah rasa macam sebab saya dulu normal. Orang biasa, saya dulu biasa jadi Esko kolej kediaman 4, Esko sukan biasa buat aktiviti rasa. Sebab tu jadi macam ni banyak saya tak ada harapan hidup macam tu. Sebab tu ada Dr. Bimbang takut depression sebab saya yang terbaru saya pernah dapat orang yang biasa ke macam dia kerja engineering lah tapi dia nak LSC macam Stephen Hawking. Lepas tu saya cakap kehidupan ni berbeza. Maksudnya berbeza. Betul, Saya pernah macam fail ni dah lah subjek yang sama. Saya gagal 2 kali. Lepas tu kena buang daripada grup kumpulan projek kan. Jadi saya macam tak apalah, lantaklah bedal je lah. Lepas tu saya terpaksa resit. Memang gagal dan saya terpaksa resit. Alhamdulillah saya dapat intern. Kalau tak memang rasa macam tak diteruskan. Biasa lah tu. Tak diteruskan. Saya pun dulu macam tu kan, nak pergi intern ni sebab dulu saya kalau bahasa masuk ICU kena bakar tracking ni, tubuh tekak. Masa saya tak cakap dulu, saya nak boleh cakap macam ni, sebab saya ada pronunciation saya ada tak betul sebab kita buka vocal cord kat tengah tekuk. Maksudnya sebab tu saya back reader, maksudnya lupa tak bergerak. Sebab tu saya lebih kurang ambil masa 2 tahun untuk adaptasi. Sebab tu ada actually cakap boleh sambung degree ke? Macam Ogoti tanya, sebab tu saya susah hidup senang ni, hadap hidup ni. Hidup tak ada senang. Macam tu. Sebab tu saya dah bagi tinggi saya tak kisah. Tinggi rendah hadap lah. Ada rezeki sebab suruh saya cakap ada lah pointer 2.3 ke 2. Berapa boleh kerja. Penting kesugahan kita untuk kita orang company tak tengok pointer ada dan cakap tengok kita cara kita buat kerja, cara kita semangat kita, soft skill. Soft skill kita, cara kita bercakap, kita berkomunikasi dengan orang, cara kita berusaha dengan orang. Tu saya hadap kerja sebab tu saya cakap kena teruskan hidup susah. Sebab bagi saya sebab ni OKU ni sebab saya dalam majlis OKU Belia Malaysia itu cakap pada OKU itu tak nak sama belajar sebab satu seimbang keluarga. Sebab dia tak nak susah untuk takut anak beri kari macam autism. Kita ada gak pelajar autism dalam pengetahuan Dr. Mira sebab dia mengarah menit OKU. Ada setengah keluarga tak bagi macam-macam. Ada masalah tu sebab saya cakap masyarakat Malaysia ni susah nak
nak lepas macam anak-anak belajar tu tak so. Sebab macam menjadi OKU Malaysia itu kerjaan ada ni macam dasar 1% untuk kerjaan dari segi 1% maksudnya tak kena ambil kat pelajar OKU dari segi sektor kerjaan dan sektor swasta dan ada allowance suku maksudnya allowance tambahan tu macam menjadi OKU Malaysia menekankan pelajar OKU tu sama belajar sebab nak bagi requirement tu lepas. Lepas tu dah masuk kita punya soft skill cara kita bekerja pula tu cakap. Betul lah kena teruskan hidup. Bila saya bekerja tak kisahlah intern ke part time, saya perasan satu benda soft skill sangat penting. Walaupun soft skill tu adalah subjek yang kita pandang macam pandang ringan je kan waktu semester 1, semester 3 macam tu kita pandang ringan je dia punya subjek. Tapi sebenarnya soft skill sangat penting. Cara kita bercakap, cara kita nak macam nak tangani masalah sangat penting sebab kita punya perjalanan bukannya terhad dalam universiti tapi sebenarnya bila kita keluar dekat luar sana pun skill yang sama akan digunakan sebenarnya. Tak kisah OKU ke normal ke, bagi saya semua sama. Mungkin OKU ni ialah dia ada dia punya fix yang masalah tetap. Contohnya yang macam ada masalah penglihatan dia tak dapat membaca kan. Tapi yang tu kita tak boleh macam saya macam mana kan kita kena walau macam mana pun kita kena maju ke depan. Kita macam kita kena bergantung pada diri kita untuk kita jaga diri kita. Macam Dr. Do cakap jaga tidur, jaga kita punya seharian sebab sangat penting. Lagi-lagi untuk orang yang OKU, kesihatan tu adalah kekayaan sebenar, harta sebenar, aset sebenar. Bila otak kita lambat tidur, kita faham tak, dia tak sampai ke sini. Jadi awak dah tahu awak macam tu, kenapa awak tak jaga lagi awak punya kesihatan, betul tak? Awak dah tahu kekurangan awak. Bila kita dah kena pasti kita punya kekurangan, sepatutnya kita tingkatkan, macam improve kan hari demi hari. Okay, sekarang kita dah ingin mencapai akhir majlis. Sebelum kita ingin mendengar sikit kata penutup pada Dr. Do untuk program kali ini, dah sikit apa-apa yang Dr. cakap, bagi sikit cara rumusan ke apa. Okey, bagi saya kan kalau di UMP saya rasa untuk yang OKU IPT ni actually sebenarnya baguslah. Dia sebagai satu platform untuk menjaga kebajikan lah pelajar OKU. Saya rasa ini bagus. I mean in the sense that kalau boleh cuba kenalkan diri antara satu sama lain. I mean secara rapat lah, contohnya dari aspek dari mengikut bidang lah. Supaya contohnya kalau mereka perlukan sesuatu, I mean dari aspek emosi kan. Mungkin kalau yang bukan OKU mungkin dia tak faham sangat kan, betul tak Syafiqah? Jadi dari aspek begitu mungkin boleh memberi sedikit, maksudnya kalau boleh dari aspek counselling ke, dari aspek kena ada mereka lah yang boleh membawa dalam aspek ini. Itu satulah. Nombor dua, kita buat satu jaringan yang baik mungkin dengan universiti lain juga. Kalau contohnya yang OKU IPT UMP, mungkin kita boleh buat benchmark dari aspek contohnya kalau exam dekat dengan UIA macam mana dia buat. Lepas tu kita buat satu proposal, kita buat secara formal kepada UMP. Kalau dia diterima, nanti kita akan mendapat contohnya layanan yang setimpal lah yang sepatutnya ada kan. Sebab benda ni kita kena buat lah. So lepas tu dari aspek pekerjaan saya rasa mungkin kena buat sedikit kajian bidang-bidang mana yang contohnya ada, contohnya chemical engineering ke ataupun computer science ke. Sebenarnya saya ada kenal beberapa orang dari computer science, mereka buat online business, mereka agak berjaya. Ada yang jadi programmer, sebab programmer, ada kawan saya seorang autism, dia bercakap tak boleh sangat sebab dia nervous. Dia memang di khalayak ramai tak boleh cakap langsung. Okay, dia autism yang agak serius, tapi dia buat programming dia okay. Jadi dia jadi programmer lah. Dia jadi programmer yang tak perlu bercakap sangat.
Presentation orang lain buat, tapi dia buat programming memang sangat bagus. So I mean, kita kena identify dalam bidang yang kita belajar itu, ada ke aspek-aspek mana yang mungkin sesuai untuk pekerjaan lah. Contohnya kalau let's say for example kamu ada masalah penglihatan, kerja-kerja yang memerlukan penglihatan, janganlah kamu berharap sangat. Memang tak sesuai. Okay, so Betul. in a sense kita kena tahu, okay, kita dekat mana. Lepas tu satu lagi, sebelum keluar dari UMP, kena kukuhkan kita. Contohnya kan, macam saya kan, membaca mungkin tak boleh sangat. So, jadi kita kukuhkan kita dari aspek contohnya soft skill, dari aspek macam saya boleh berbahasa fasih dalam 3 bahasa atau 4 bahasa. Kalau dialek Cina, saya boleh cakap 4-5 dialek. Sebab tu pergi Sabah, saya dulu tak boleh cakap Mandarin, saya cakap Hakka. Bahasa Iban saya fasih. Banyak doktor. Banyak Saya bahasa. pergi Indonesia, saya pergi Indonesia, saya cakap bahasa Indonesia. Saya pergi China cakap Mandarin. I mean, itu kelebihan yang mungkin kita ada lah. Bagi saya rasa saya diberikan kelebihan mudah belajar bahasa. Jadi mungkin dari aspek itu, dari contohnya, let's say for example macam Aiman kan tadi. Contohnya, mungkin kamu tak boleh pergi site sangat kan? Mungkin lah kan? You nak dekat. Jadi you mungkin boleh buat design. Memang You saya kena buat- biasa buat esting lah. Saya biasa esting. Yalah. Biasa project. Maksudnya, gitu. you boleh buat design, boleh buat quantity surveying atau buat project management. Sebab civil engineering bukan kerja dekat site bina bangunan saja. So Betul, kadang-kadang salah kita anggap. punya persepsi yang salah. Betul, Semua betul. orang ingat, oh saya buat, ada yang kecewa, saya tak dapat bidang tu. Ada yang student yang, sebenarnya saya mungkin masa ajar, mungkin saya friendly lah kan. Jadi ada beberapa pelajar yang dulu dia tak nak belajar law dengan estimation sangat. Sekarang dia tiba-tiba dia masuk jadi quantity surveyor. Jadi dia call saya, dia cakap, doktor saya minta maaf, dia WhatsApp saya dululah. Doktor saya memohon maaf kerana dulu saya selalu yang memaki doktor sebabkan bagi kerja banyak. Lepas tu itu pun rasa macam tak ada kaitan dengan civil engineer, dia cakap. Sekarang dia dah kerja dengan company UEN Sunrise kah? Ada yang Sunway Construction, ada yang UEN Sunrise, ini top company dekat Malaysia. Dan dia jadi quantity surveyor. Company tu suruh dia jadi quantity surveyor. Jadi dia kena kira bahan lah. Lepas tu dia tunjuk Ukur drawing dengan bahan saya, jadi. dia cakap doktor yang ni saya dah lupa. Jadi dia ukur bahan. Sebenarnya tak ada masalah. Kalau civil engineer ukur bahan, kalau civil engineer gaji 3,500, ukur bahan pun gaji 3,500, apa salahnya kan? Betul tak? Sebab orang persepsi lepas- orang kita macam tu lah. Nak Lepas saver tu lah. ada satu engineer kita, civil, dia sekarang kerja dekat company China. Student tu dia boleh cakap bahasa Mandarin macam Syafiqah. Lepas tu dia call saya, cakap doktor macam mana ni, saya sebenarnya nak jadi civil engineer. Tapi kan pergi sana kan, pok, itu company suruh saya jadi translator. Sebab kan company China kadang-kadang kena pergi jabatan kerajaan. Jadi nak berkomunikasi. Pelajar tu pelajar Kelantan, boleh cakap bahasa Kelantan, boleh cakap bahasa Mandarin, boleh cakap bahasa Melayu standard, boleh cakap bahasa Inggeris. Jadi company tu bagi dia gaji engineer tapi jadi translator. Saya cakap baguslah macam tu. Betul. Kerja kamu lagi senang. Kamu duduk je dengan bos, pergi jabatan kerajaan, tak payah bawa panas sebab perempuan kan. Dia pun tak nak bawa panas. Mula-mula dekat bawa panas dia komplain pula. Dia cakap, "Oi doktor, susahlah kerja company ni bawa panas." Sekarang masuk office jadi translator pun komplain juga. Saya cakap at the end of the day, apa yang kamu belajar dekat universiti dia sebagai satu what you call batu loncatan untuk kita berjaya dalam hidup. Tak semestinya kamu kena jadi design engineer ke nak jadi site engineer. Dia cakap benda ni rezeki tu di tangan Tuhan. Kita cuma buat yang terbaik apa yang kita ada lah. Lepas tu dan sekarang saya cakap kalau begitu, kalau kerjaya kamu macam tu, kamu pergi mendalami bahasa Mandarin ke, mungkin belajar sedikit budaya ke, benda tu akan bantu kamu lah dalam kerjaya dia. Saya rasa last dia bagi tahu saya gaji dia I think about 4,000 sekarang. Baru 2 tahun kerja. Tinggi Betul. lagi tinggi dari engineer. Apa Betul. juga susah kan? Jadi Sebab in the sense that jangan risau lah. Jangan risau. Sebab Saya kita pun ada cara anak sempit buah. fikiran je. Betul. Sempit berfikiran. Tak. Maksudnya belajar engineer, kerja engineer tu masalah kita. Betul. Macam anak buah saya ada yang belajar business admin. Dan lepas tu dia habis, dia jadi online business. Dia buat online business. Dia buat portal sendiri. Sekarang
duduk rumah aja. Saya hari tu mula-mula saya pun tak tahu. Saya tanya dia, kenapa you duduk rumah aja tak pergi cari kerja? Dia kata, oh I buat online business. Saya kata, oh, okay. Lepas tu saya gurau lah dengan dia. Dia cakap, jadi sebulan you boleh dapat berapa? Dia cakap, sekarang MCO, sebulan boleh dapat 7,000. Ya. Lepas tu dia cakap, kalau tak MCO lebih kurang 4,000. Lepas tu kan sekarang dia dah beli rumah dekat KL, 580,000. Rumah dia, 5 bilik. I mean, tak ada masalah. Kita kena betul. Ya, betul. Jadi kita kena carilah haluan kita yang betul, mana yang sesuai dengan kita. Lepas tu kita memperkasakan diri dengan apa yang diperlukan dekat industri. Semoga kamu akan dipilih lah oleh industri. Sebab kalau di industri dia bukan tengok you okay you ke, you pelajar cepat ke, pelajar lambat ke atau macam mana. Dia tengok you boleh buat ke tak boleh buat. Itu je. Oh, kira macam pointer tu extra, kira pointer tu. Yalah, pointer saya 2.99. Dulu nak belajar master pun tak boleh. Tapi bila master lepas belajar master saya dapat beasiswa untuk PhD. Jadi mungkin dari aspek pandangan sosial tu mungkin ada, tapi kita jangan mengalah dengan pandangan sosial. Okey. Terima kasih doktor. Sebenarnya bila saya dapat 2.99 kan, saya sangat kecewa tau. Saya sangat kecewa. Frankly speaking, saya sangat kecewa. Saya rasa dah habis saya punya pendidikan. Lepas saya pergi bekerja dan saya dapat saya dapat nampak sebenarnya it's not the end of the world. Okay. Lepas tu bila master saya susah nak dapat beasiswa sebab dia tengok 3.0, saya 2.99. Tak dapat tak apalah. Jadi saya cuba pendekatan lain. Dapatlah yang lain punya, tak dapat yang ni. Rezeki di tempat lain. Jadi jangan risau. Kita kena usaha je. Walaupun kita OKU ke tidak, yang penting kita kena berusaha. Okey, itu je daripada saya. Okey, Syafiqah bagi sedikit saja sebagai penutup untuk penonton kita malam ini. Okay, bagi saya kalau pada masa akan datang kita jumpa dengan OKU ke atau yang macam dia lembab sikit nak proses macam maklumat kan, ada masalah tertentu, bagi saya kita patut tolong bimbing dia. Selainnya bila masuk program saya pasti yang banyak daripada peserta dapat info terbaru yang macam selain daripada OKU, terhad pada skop OKU, dia pun ada daripada Dr. Do macam belajar, bekerja, semua. Sebab apa yang Dr. Do cakap tu memang sangat betul. Saya ada baca yang kata buat tak payahlah sambung engineering, gaji pun 2.5 je. Bagi saya tak payah dengar yang macam tu sebab tak betul pun. Mungkin yang cakap tu dia tak pernah masuk universiti, pendidikan formal, kan, betul tak? Jadi macam saya kata, batu loncatan. Dia adalah batu loncatan untuk terbuka banyak pintu. Bukannya statik, kalau ambil engineering ni wajib kerja engineering, jadi engineer. Betul tak? Terima kasih Syafiqah. Sebelum kita ingin buka sesi soal jawab, takut ada soalan kepada ahli panel kita pada hari ini daripada penonton. Boleh buka mic. Ada sesiapa ke? Jangan risau ya, nak tanya soalan dalam bahasa Cina pun Syafiqah faham. Saya pun faham. Kalau nak tanya dalam bahasa Tamil saya faham sikit lah. Bahasa Melayu saya faham banyak. Kalau tak salah saya ya ada soalan. Ada Dr. Mira. Okey. Saya pertamanya nak mengucapkan sebenarnya terima kasihlah kepada PM Dr. Do, kepada Syafiqah, kepada Aiman dan sebenarnya semualah warga Kelab OKU dan termasuklah kepada para hadirin yang hadir pada hari inilah selaku saya pengarah unit perkhidmatan OKU atas sokongan kepada program malam ni. Soalan saya kepada kedua-dua ahli panel pada malam ni ialah dari segi saya tertarik dengan apa yang Dr. Do dan juga perkongsian Syafiqah tadi.
Dari segi jaringan ataupun networking, alhamdulillah sebenarnya kita dah pun buat kan. Cuma mungkin pada pandangan Dr. Doh dengan Syafiqah, apa yang sebenarnya menjadi cabaran ataupun halangan kepada sesetengah daripada komuniti, bukan saja dalam UMP tapi di luar, untuk tidak mendaftar, sebab ini adalah isu yang agak sejagat lah, tidak mendaftar sebagai OKU. Di mana kenapa saya bertanya soalan ni, sebab saya yang diamanahkan menjaga unit ni, kita sebenarnya ada berbagai akses lah kepada bantuan, contohnya daripada JKM, daripada badan korporat dan lain-lain. Jadi bila ada hesitation ataupun keengganan untuk mendaftar sebagai OKU, menyebabkan proses ni tidak berjalan dengan begitu baik lah. Jadi mungkin ada cadangan atau pandangan selain daripada program malam ni, antara tujuannya memang untuk menggalakkan proses berkenaan. Terima kasih. Okey, dari ikut pandangan saya lah, dari aspek pendaftaran pelajar OKU, mungkin ada setengah tu mereka rasa segan. Mereka rasa segan untuk mengaku dia OKU kerana dia belum boleh menerima bahawa dia tak sama dengan orang lain. Jadi dari aspek yang itu, mungkin saya rasa kalau ikut database universiti, mungkin kita ada database yang masa dia apply kan, biasa kita boleh kenal pasti siapa dia OKU. Mungkin pada mulanya kita boleh try to approach lah. Sebab kalau dari universiti, dulu saya di Universiti Tengku Abdul Rahman, basically kami approach student, berjumpa dengan pelajar. Lepas tu memberitahu dia tentang program-program yang ini, sebab ramai yang mereka segan sebenarnya. Ada sebab dari sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai universiti kan, dari aspek penerimaan sosial mungkin kurang baik, jadi mereka tidak mau dipandang, Syafiqah ni OKU. Ada yang dia tak suka dipandang macam tu. So that's why mungkin dia orang segan. So in that case, I think kita boleh buat proaktif sedikit. Kita mungkin berjumpa mereka secara peribadi. Macam student pelajar lemah pun macam tu. Saya suruh dia letak stand class, tak ada yang datang. Lepas tu saya approach dia, saya suruh dia letak office saya untuk jumpa. Lepas tu baru dia tahu, dia cakap, doktor saya ni, ada yang dia cakap macam ni tau, doktor saya ni memang sangat lemah tau, dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, masuk universiti pun ngam-ngam boleh masuk. Saya ni memang lemah, you ajar 2-3 kali mungkin tak faham. Saya cakap, kalau tak apa, kalau you ajar 2-3 kali tak faham, kali ketiga saya ajar, you masih tak faham, kita cuba pendekatan yang lain. Now so sometimes penerimaan dia lah. Saya rasa student kalau mereka sendiri tak boleh, susah nak terima diri dia sendiri OKU, memang dia takkan datang. So nanti orang akan, ini dari kelab OKU, contohnya kan. Dia akan rasa malu lah dan dia rasa mungkin lebih tersisih. Betul. Jadi dia cuba pretend normal. Jadi I think from the aspect, kita ada soalan pada ni, dia orang chat Nohana Izwa binti Azmi. Macam mana nak bantu kawan-kawan OKU, contoh dari aspek belajar dalam kelas. So setiap OKU mungkin dia mempunyai masalah pembelajaran yang berbeza. Jadi dari aspek itu saya rasa kita kena pastilah. So kalau macam saya salin nota masalah. Jadi dulu saya cari kawan, tak handsome tak apa, tak cantik tak apa, tulisan dia cantik, saya fotokopi dia punya nota. So I mean kita kena guna cara begitulah. Kalau let's say kamu kawan kepada OKU, mungkin kamu boleh tanya, contohnya kamu perlu tak saya share nota dengan kamu, dalam approach macam tu lah. Sebab kan OKU pun ada ego dia sendiri. Dia akan cakap, kamu ni OKU, mari saya tolong kamu ni, tolong ni. Nanti dia akan rasa, saya ni tak guna ke? You nak macam tu, no? So setiap orang kita punya ego tersendirilah. Sebab macam saya dulu pun macam tu juga. Yang saya boleh buat, saya cuba buat dengan terbaik. Tapi let's say in the sense that kita cuba berkawan dengan dia dan mengenal pasti apa yang diperlukan. Contohnya kan macam kebanyakan kita fikir orang asli itu miskin kan. Cuba kau letak baju bandar dekat sana, mana ada orang mau pergi pilih. Betul. Dia orang pun tak nak pakai baju bandar lah. Saya sebenarnya every year saya bagi baju lama saya. MCO ni badan saya semakin membesar, jadi banyak baju tak muat. Jadi kita saya akan tanya dulu sama ada mereka perlu atau tidak.
Kalau dia cakap tak perlu, saya tak hantar. Sebab kalau tidak kan nanti dia akan rasa, oh kamu orang pandang saya begitu ya. No, sometimes mungkin dia pandang cara begitu. Jadi kita kena jaga jugalah bahagian emosi yang itu. Okey doktor, terima kasih. Okey, Syafika? Syafika nak jawab sikit pandangan pada pelajar macam mana OKU? Kalau mereka bagi sedikit pandangan. Okay, macam mana sebenarnya kalau belajar, dia kalau dulu sekolah lain, cara universiti lain. Yang ni saya perasan. Tapi yang paling macam kunci pada nak belajar adalah konsisten. Kena buatkan banyak latih to be. Macam sebab kalau jawapan sekolah dulu kan dia ada dia punya skema macam tu. Aku minta soalan daripada lecturer lah. Bagi Oh. saya itu sangat membantu. Dia Oh, biar okey. lecturer saya macam kat sekolah dulu kita suruh cek aktiviti sangat penting. Aktiviti sangat penting. Oh. Itu je. Okey, terima kasih Syafika. Sebelum kita hari program ini kita ada sedikit cabutan bertuah. Sebelum tu kita akan paparkan pusingan roda cabutan bertuah. Okey, silakan roda berpusing. Mohon share screen. Okey, boleh mulakan. Oh, kembali pusing pertama dengan yang bertuah ialah tahsilan sekoma. Okey, kita pergikan yang kedua pula. Oh, kuliah dari usia anak perempuan bersebab Zu. Okay, kita pergi yang okey. Sorry. Kita pergi yang terakhir, okey. Oh. Layan pen. Okey, terima kasih yang okey yang bertuah ni akan dikontak melalui WhatsApp untuk sejak nanti. Sebelum mengakhiri program ini, kita sama-sama buka kamera untuk sesi fotografi untuk kenang-kenangan dalam program ini. Ya. Bagi senyuman paling lebar. Okay. Boleh takat gambar. Boleh buka kamera dan awal teknikal untuk ambil gambar 1 atau 2, 3 gitu. Okey, kita mulakan. 1, 2, 3. Okey, freestyle okey. 1, 2, 3. Okey, last. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih kepada peserta dan penonton semua dan saya amat ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel jemputan kita pada malam ini dan saya mohon maaf kerana terlebih masa 4 minit untuk program malam ini. Sepatutnya 9.30 dan terlalu banyak perkongsian. Okey, terima kasih kepada peserta dan saya mohon maaf jika ada kesilapan daripada saya sebab saya pun bukannya orang segar sangat ni. Saya pun okey, terima kasih. Dan minta maaf ada kekurangan daripada hak saya. Okey. Terima kasih Dr. De dan terima kasih kerana pernah mengajar saya. Okey. Dan Dr. Mini juga pernah mengajar saya juga. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Alhamdulillah, tahniah semua. Terima kasih.